Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil ahli kumpulan yang akan membentangkan tanda-tanda khusus dalam Al-Quran dan cara bacaannya. Slide ini disediakan oleh kami iaitu Muhammad Aiman bin Yunus iaitu saya sendiri dengan nombor matrik DSI 202025 dan rakan saya Muhammad Fauzan bin Yahya DSI 20202591. Seterusnya oleh Hafiz bin Nur Halim DSI 20202546 dan akhir sekali iaitu Muhammad Iqbal bin Zulkifli DSI 2020241711. Saya akan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddaqir. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Surah Al-Qamar ayat 17. Firman seterusnya ialah warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-perlahan. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Di dalam kedua ayat di atas, kesemua menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba-Nya yang sentiasa membaca dan melazimi Al-Quran. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran mudah untuk dihafal dan dipelajari. Seterusnya, saya akan membentangkan tanda huruf sin di atas atau di bawah huruf sod. Dibaca dengan huruf sin atau sod pada contoh-contoh kalimah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afa kasirah. Wallahu ya'bidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan seterusnya, am indahum khazainu rabbika am humul musattirun. Surah yang pertama yang saya bacakan ialah surah Al-Baqarah dan ayat kedua ialah surah As-Sur. Dalam Al-Quran Rasam Utsmani, jika huruf sin di atas sod, maka menandakan bacaan sin lebih diutamakan, dan jika sin di bawah huruf sod, bacaan huruf sod lebih diutamakan. Contoh dalam ayat yang saya bacakan pertama tadi iaitu surah Al-Baqarah. Kita boleh tengok wayab tu dia huruf sod. Lepas tu di atas dia ada huruf sin kecil. Kat situ macam dalam yang saya cakap tadi, kalau huruf sin di atas huruf sod, kita kena lebihkan huruf sin. Lepas tu untuk ayat kedua iaitu surah As-Sur tadi, am humul musaitirun. Kat situ huruf sod di bawah dia ada huruf sin kecil. Jadi kalau dalam kes macam ni, huruf sod lebih diutamakan. Untuk bacaan dengan tanda huruf sin dengan huruf sod ni, kita kena sebut dengan makhraj yang betul untuk huruf-huruf ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tanda mat. Tanda mat panjang ini diletakkan di atas huruf-huruf tertentu yang menunjukkan bacaannya lebih dari kadar mat asli. Yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam ayat pertama. Yang kedua, Inna a'tainal kautsar. Surah Al-Kautsar ayat pertama. Yang ketiga, Yasin, iaitu surah Yasin ayat pertama. Seterusnya, saya akan terangkan tentang tanda sujud sajadah
atau tilawah. Tanda garis panjang terletak di atas atau di bawah kalimah. Ini menunjukkan kalimah tersebut diperingatkan tentang sujud tilawah. Contoh yang dapat saya sertakan adalah surah As-Sajdah yang berbunyi, Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah ataupun sujud sajadah selepas habis membaca ayat ini, sama ada kita sedang berada di dalam solat ataupun membaca secara biasa. Seterusnya, selain itu di dalam Al-Quran juga terdapat 15 ayat-ayat sujud sajadah. Antaranya ialah surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 206, surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 15, surah ke-16 An-Nahlu ayat 50, surah ke-17 Al-Isra ayat 109, surah ke-19 Maryam ayat ke-58, surah ke-22 Al-Hajj ayat 18, juga pada surah yang ke-22 surah Al-Hajj ayat ke-77, surah ke-25 Al-Furqan ayat ke-60, surah ke-27 An-Namlu ayat ke-26, surah ke-32 As-Sajdah ayat 15, surah 38 Sad ayat ke-24, surah 41 Fussilat ayat ke-38, surah 53 An-Najm ayat 62, surah ke-84 Al-Insyiqaq ayat ke-21 dan surah ke-96 Al-Alaq pada ayat ke-19. Niat sujud sajadah ialah nawaitu sujudat tilawati sunnata lillahi ta'ala. Bacaan pada sujud sajadah ialah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Seterusnya tanda bintang. Tanda bintang menunjukkan permulaan ataupun penyudahan setiap juzuk, hizib, nisfu atau rubu'. Tanda intan. Seterusnya saya ingin menerangkan pula tentang tanda intan. Seperti saya ambil contoh daripada surah Hud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Tanda intan ini perlu dibaca dengan bacaan imalah pada kalimah tersebut. Pada istilahnya, membaca atau menyebut baris atas iaitu baris fathah, cenderungnya ke baris bawah iaitu kasrah, atau huruf alif cenderung kepada huruf ya. Mengikut riwayat Hafs daripada Imam Ashim, bacaan imalah hanya pada satu tempat ini saja, iaitu yang berbentuk diamond ni. Itu. Bacaan ishmam ataupun raum untuk tanda intan, seperti potongan ayat daripada surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim. Cara bacaan ishmam. Dibaca dengan bacaan ishmam iaitu memuncungkan mulut pada kalimah yang bergaris. Ta'mauna. Diletakkan tanda segi empat meninggi menunjukkan bacaan ishmam dibaca pada tempat tersebut. Boleh dibaca dengan dua wajah. Boleh dibaca dengan dua wajah iaitu dengan ishmam ataupun raum. Jika dibaca dengan ishmam memunculkan mulut sebaik saja mensukukan sesuatu huruf pada kalimah tertentu. Seperti huruf tersebut disebut bila berbaris hadapan. Terjadi pada baris hadapan. Cara bacaan raum pula membaca dengan sebahagian harakah daripada harakah huruf nun tersebut sekadar didengari mereka yang terdekat.
Contoh dia kalau ismam la ta'manna. Perlu dimunculkan mulut pada tanda intan yang berbentuk segitiga itu. Tapi kalau cara bacaan la ta'man, asal didengari orang yang terdekat, sekadar orang yang terdekat. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung daripada sahabat saya Muhammad Fauzan dalam tajuk tanda wakaf. Okey, sebelum tu tanda wakaf ni saya nak beritahu selain daripada anjuran untuk mewakafkan pada hujung ayat, terdapat tanda-tanda lain yang menerangkan akan keharusan wakaf pada tanda-tanda tersebut, terutama pada ayat yang agak panjang. Okey, sebelum tu saya nak beritahu kat sini ada saya akan terangkan 6 tanda wakaf, iaitu wakaf jaiz, yang kedua wakaf lazim, yang ketiga wakaf sili, yang keempat wakaf ta'annuq atau mu'annaqah, yang kelima wakaf kili, dan seterusnya wakaf wakfi. Okey, kita pergi yang pertama dulu, wakaf jaiz. Okey, wakaf jaiz ni boleh terus atau berhenti padanya. Senang kita faham, kita boleh pilih sama ada nak teruskan bacaan kita ataupun berhenti kalau kita jumpa wakaf ni. Okay, contoh ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu kalau berhenti. Kalau kita nak sambung pula pada wakaf jaiz ni, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Barakallahu azim. Okey, seterusnya kita pergi kepada wakaf lazim yang kedua. Okey, wakaf lazim ni atau wakaf lazim ni wajib berhenti padanya. Okay, kalau kita jumpa wakaf ni atau mim kecil tu, kita wajib berhenti kat situ. Okay, contoh bacaan dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okay, wakaf lazim ni ingat kita kena wajib berhenti padanya. Okey, seterusnya yang ketiga wakaf sili. Wakaf sili ni pula sambung lebih afdal. Okay, senang nak faham kalau kita sambung bacaan kita jumpa wakaf ni, lepas tu kita sambung bacaan kita, digalakkan lebih baik. Contoh bacaan dia, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey. Yang keempat, seterusnya wakaf ta'annuq atau mu'annaqah. Okey, berhenti pada salah satu darinya, tidak perlu mengulang ayat sebelumnya. Okey, kat sini wakaf wakaf mu'annaqah atau wakaf ta'annuq ni, kita boleh memilih sama ada nak berhenti pada tanda yang pertama atau tanda yang kedua. Okey, contoh bacaan berhenti pada tanda yang pertama. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Okey, kalau kita berhenti pada tanda yang kedua pula, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, seterusnya wakaf kili. Wakaf kili ni senang kita tahu berhenti lebih afdal. Maknanya kalau kita jumpa wakaf ni lebih afdal, lebih digalakkan dan lebih baik kita berhenti. Contoh ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Okey. Dan yang terakhir, wakaf
adamul waqfi. Waqaf adamul waqfi ni tidak boleh berhenti padanya. Yang waqaf ni lain sikit. Kalau kita jumpa waqaf ni tidak perlu berhenti padanya. So kalau kita jumpa, kita sambung je ayat. Saya ambil daripada A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Saya akhiri daripada kumpulan kami dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.